Sarah sedang menyiram tumbuh-tumbuhan di tamannya. Tumbuhan memerlukan air yang cukup untuk mengelak daripada layu. Bagaimanakah tumbuhan mengawal atur kandungan air pada hari yang panas? Tumbuhan membebaskan air melalui transpirasi sebagai sebahagian daripada keperluan untuk mengekalkan homeostasis. Apakah transpirasi? Transpirasi adalah kehilangan air daripada daun dalam bentuk wap air ke persekitaran. Mari kita lihat pada kepentingan transpirasi. Transpirasi membantu tumbuhan untuk menyerap air dan mineral dari tanah dan diangkut ke daun. Transpirasi memberikan kesan penyejukan kepada daun dan batang pada hari yang panas. Sel-sel pengawal mengawal pembukaan dan penutupan stoma. Pada waktu siang, stoma terbuka dan wap air tersejat daripada daun melalui transpirasi. Apabila suhu terlalu tinggi, stoma tertutup untuk mengurangkan kehilangan air daripada daun melalui transpirasi. Mari kita lihat dua gambar ini, A dan B. Dalam gambar A, hari adalah panas dan suhu ialah 40 darjah Celsius. Michael berpeluh dan berasa sangat panas. Dalam gambar B, salji sedang turun. Jeff menggeletar dan berasa sangat sejuk. Bagaimanakah badan manusia mengekalkan homeostasis apabila suhu persekitaran berubah? Apakah yang dimaksudkan dengan homeostasis? Homeostasis merujuk kepada pengekalan persekitaran dalam badan organisma yang stabil. Faktor-faktor seperti suhu, air, pH dan tekanan darah adalah dalam keadaan yang seimbang dan stabil. Homeostasis membolehkan semua proses hidup di dalam badan berfungsi dengan lancar. Sekarang, mari kita lihat pada proses kawalan homeostasis. Apabila persekitaran dalam badan kita seperti suhu badan meningkat, pusat kawalan di otak akan mengesan perubahan ini. Mekanisme pembetulan akan berlaku dan suhu akan berkurang kepada julat yang normal. Apabila suhu badan berkurang, pusat kawalan di otak akan mengesan perubahan ini. Mekanisme pembetulan akan berlaku dan suhu akan meningkat kepada julat yang normal. Mari kita lihat bagaimana homeostasis mengekalkan kandungan air di dalam badan manusia. Apabila kita meminum air, kandungan air di dalam badan meningkat. Otak akan mengesan perubahan ini dan mekanisme pembetulan berlaku. Otak akan merangsang perembesan hormon supaya ginjal meningkatkan penghasilan air kencing. Lebih banyak air kencing dihasilkan dan kandungan air di dalam badan berkurang kembali kepada normal. Sebaliknya, apabila kita berpeluh, kandungan air di dalam badan berkurang. Otak akan mengesan perubahan ini dan mekanisme pembetulan akan berlaku. Otak akan merangsang perembesan hormon supaya ginjal mengurangkan penghasilan air kencing. Seseorang juga akan berasa dahaga dan minum lebih banyak air. Kandungan air di dalam badan meningkat kembali kepada normal. Apakah yang berlaku apabila suhu badan kita meningkat pada hari yang panas? Otak akan mengesan perubahan ini dan mekanisme pembetulan berlaku. Salur darah mengembang, bulu roma condong dan perpeluhan meningkat. Aktiviti otot rangka dan perembesan hormon-hormon tertentu dikurangkan. Kurang air kencing dihasilkan dan suhu badan berkurang kembali kepada normal. Pada hari yang sejuk, suhu badan kita berkurang. Otak akan mengesan perubahan ini dan mekanisme pembetulan kemudian berlaku. Salur darah mengecut, bulu roma menegak dan perpeluhan berkurang. Otot rangka akan mengecut dan mengendur dengan aktif dan menyebabkan seseorang menggeletar untuk meningkatkan suhu badan. Hormon-hormon tertentu akan dirembeskan untuk meningkatkan metabolisme badan dan suhu badan meningkat kembali kepada normal.
Apakah fungsi kulit dalam mengawal atur suhu badan? Dalam persekitaran yang panas, salur darah mengembang untuk membolehkan lebih banyak aliran darah hampir dengan kulit bagi meningkatkan kehilangan haba. Bulu roma condong dan sangat sedikit udara terperangkap. Dengan cara ini, haba hilang dengan mudah. Kelenjar peluh menghasilkan lebih banyak peluh untuk menyejukkan kulit apabila peluh tersejat. Dalam persekitaran yang sejuk, salur darah mengecut untuk mengurangkan aliran darah ke kulit bagi mengurangkan kehilangan haba. Bulu roma menegak dan memerangkap lapisan udara yang tebal yang bertindak sebagai penebat haba. Kurang peluh dihasilkan dan haba disimpan. Bagaimana pula dengan homeostasis dalam haiwan? Anjing menjelikan lidah untuk menyejukkan badan. Kucing menjilat bulu untuk menyejukkan badan. Bulu anjing dan kucing menegak untuk memerangkap haba dan mengekalkan badannya panas pada hari yang sejuk. Bagaimanakah reptilia seperti cicak mengekalkan homeostasis apabila suhu persekitaran berubah? Dalam persekitaran yang sejuk, cicak menjadi kurang aktif, otot berfungsi lebih perlahan, kadar metabolisme berkurang dan suhu badan berkurang. Dalam persekitaran yang panas, jantung berdenyut lebih pantas, pergerakan lebih pantas, kadar metabolisme meningkat dan suhu badan meningkat. Bagaimanakah siput dan lebah mengekalkan homeostasis apabila suhu persekitaran meningkat? Siput kehilangan air yang banyak melalui penyejatan daripada permukaan kulit. Siput menghasilkan lendir dan bergerak ke tempat-tempat lembap untuk mengurangkan kehilangan air secara penyejatan. Lebah mempunyai lapisan kulit berlilin untuk mencegah kehilangan air yang berlebihan secara penyejatan. Lebah menutup spirakel antara dua pergerakan pernafasan untuk mengurangkan kehilangan air.